Sekiranya isi video hari ni saya ada tunjuk lah rutin harian saya mula PDPR tu macam mana, tips beli dekat Shopee, macam mana kalau kita beli dekat Shopee kita perlu buat apa. Hi, welcome back to my vlog. Pada baru yang masuk channel ini, nama saya Ahmad. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel ini. Yang belum tekan button subscribe, bolehlah tekan button subscribe di bawah agar tidak terlepas dengan video baru saya pada masa akan datang. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar tidak terlepas dengan saya punya video seterusnya. Okay, vlog pagi ni bermulalah PDPR kami hari yang pertama untuk penutup bulan Julai. Sepanjang seminggu cuti Aidiladha kan. Jadi pagi ni adalah kelas yang pertama lah untuk kita orang buat PDPR. Hari ni saya ada kelas Al-Quran pukul 9 pagi, 45 minit macam tu, 9 sampai 9.45. Rutin harian bila cuti sekolah kan, kena kerja dari rumah, kita orang akan buat PDPR lah secara Google Meet. Ada yang guna Zoom, Skype dan sebagainya. Dan ada juga yang jenis guna kuis dan sebagainya lah. Macam saya guna Google Meet. Pada pagi ni saya ada dua kelas Al-Quran dan juga Sirah tahun 2. InsyaAllah Sirah pada pukul 11.30 insyaAllah. Vlog pada pagi ni korang tengok je lah apa saya buat pada pagi ni ya. Okay, harap enjoy vlog pada kali ni, hari yang ke-9. Kalau korang tengok dekat sini, saya punya wire ni wire charger tau. Kadang-kadang dia longgar, kadang-kadang tu lah dia longgar bila terlanggar sikit. Kalau bahasa Kedah ni atau utara ni dia kata beretuh lah. Bila beretuh sikit kan, pak macam tu kan, dia jadi terpadam tau. Ni salah satu saya punya Google Meet lah. Baru ada seorang yang datang, kita tunggu yang lain pula. Jadi inilah serba sedikit saya punya laptop. Oh, actually ni laptop saya punya wife lah. Saya tak ada laptop sebenarnya. Kenangan lama saya punya laptop dulu ni, pernah ada zaman mengaji dulu di Insaniah. Kalau korang nak tahu, saya dulu mengaji dekat Insaniah. Dulu adalah saya pernah kumpul duit untuk beli laptop sendiri tau. Ada hari tu saya dah kumpul duit sebanyak 1,500 macam tu. Excited ni nak beli laptop ni. Masa tu saya duduk dekat Mergong, dekat Alostar. Pergilah dekat Sentosa beli laptop. Laptop jenis Acer juga, lebih kurang macam ni. Acer, dia punya prosesor i5 kalau tak silap. Memang zaman tu kalau saya jenis gila game lah sikit kan. Kalau macam boring-boring, kita main game lah. Game biasanya saya main game bola je, PES, FIFA, macam tu lah. Kemudian lepas tu nak dijadikan cerita, pendekkan cerita, dah pakai 3 bulan macam tu. Hari tu hari Jumaat. Jadi kita orang dalam bilik kita orang ni jenis tombol pintu pula jenis rosak. Angin tiup pun pintu boleh terbuka. Jadi hari tu nak jadikan cerita, hari tu minggu untuk kita orang balik kampung sebenarnya. Jadi sebelum balik kampung, selepas hari, maksudnya selepas sembahyang Jumaat, baru kita orang kemas-kemas bilik apa semua, baru balik kampung masing-masing lah. Tapi nak dijadikan cerita, pada hari tu kita orang pergi lepas sembahyang Jumaat. Elok balik pada sembahyang Jumaat tu, laptop saya hilang. Masa tu ya Allah, sedih yang antar amat lah. Macam mana tahu laptop saya hilang, kawan saya punya laptop tak hilang. Saya tak pastilah sebab apa, tapi nak dijadikan cerita tu, pencuri laptop saya tu punya baik dia tinggalkan charger dan juga hard disk. Hard disk dia tak ambil, speaker dia tak ambil, charger pun dia tak ambil. Dia cuma ambil laptop saja. Saya pun tak tahulah apa motif dia, tapi mungkin dia, orang kata zaman tu saya tak tahu lagi kata pelak bateri tu boleh beli. Mungkin saya rasa dia beli baru. Masa tu memang sedih gila lah, laptop hilang. Dah lah hari tu nak balik kampung. Masa tu balik dengan kekecewaan, kesedihan lah. Sejak pada tu saya tak pernah langsung beli laptop ke PC ke apa ke. Memang saya tak beli langsung lepas tu.
Saya cuma guna bila nak buat kerja ke apa, saya akan pinjam lah dekat adik saya. Kalau dia tak guna, saya pinjam lah sekejap. Macam tu lah. Kadang-kadang assignment pun saya pinjam yang kawan je lepas tu. Memang trauma gila lah lepas tu, memang tak beli lah. Tak tahulah lepas tu kan. Jadi duit saya lepas tu saya simpan. Bertimbun. Duit tu lah saya guna untuk kahwin. So selama hari ni hari yang ke-9 dan dah 2 hari saya tak tengok pokok ni. Tengok juga pokok tapi saya tak siram dia. Jadi dia dah kering lah. Jadi kita kena isi balik air ni. Kita kena siram dia, kesian dia. Dia dah makin tinggi lah guys. So insyaAllah kalau pokok ni panjang umur, kita boleh merasalah buah dia lepas ni. Kita akan siram. Oh tumpah. Okay. Pokok ni dia kena ada air juga. Dia macam manusia lah. Kita kena bagi dia minuman juga. Kalau dia tak ada air, macam mana dia nak hidup? Kita pun macam manusia ni pun perlukan air. Kalau tak, nanti kulit kering kalau tak minum air. Macam tu juga tumbuhan. Nanti daun dia kering, batang-batang dia tak segar. Okay, kita akan siram pokok bawah ni pula. Sekarang actually hari 2, 3, 4 hari ni dah seminggu lah kan. Musim panas. Malam-malam pun nak tidur pun berpeluh. Terpaksa kena mandi tengah-tengah malam. Sebab bila peluh-peluh ni badan tak selesa kalau nak tidur malam. Jadi kalau korang nak tengok, ini salah satulah bila kita tanam bunga ataupun pokok dalam pokok dalam rumah, dia boleh menyejukkan jugalah suasana dalam rumah. Fungsi daun dia ni menyerap ataupun menyedut karbon dioksida dan dia mengeluarkan oksigen. Oksigen tu lah bila dia keluar, dia akan menyejukkan suasana. Jadi siapa-siapa yang biasa pergi masuk hutan, lebih sejuk berbanding kita duduk tengah-tengah bandar. So kalau korang nak tengok, dia berdekatan dengan jendela ni. Alhamdulillah lah, ada pokok-pokok juga dekat kawasan sini. Selebihnya semua taman. Jadi sebab tu suasana panas dekat sini. Untungnya duduk dekat atas ni, dia ada angin yang kuat lah. So bila kita buka tingkap ni, macam ni saya tak buka tingkap lagi. Bila kita buka tingkap, udara laut tu datang. Laut tu dekat tepi ni. Kalau korang boleh nampak lah, tu laut. Udara laut. Kebanyakannya laut udara dia akan pergi ke arah sana. Kalau korang boleh tengok dekat belah sana tu, dia macam berasap tau, berasap. Nak dikatakan jerebu pun boleh juga. Dan dia ada haba yang sangat panas pada hari ni. Walaupun jam menunjukkan pukul 9, 10 macam tu, tetap panas. Okay, jom guys, kelas kita nak mula dah. Suratul Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Jadi sementara kita nak tunggu kelas yang kedua, kita masak ni kentang. Betul lah, kentang. Kita sediakan pinggan, letak kat sini. Kita buka ni, dia punya dalam ni okey, dah bersih dah. So kita nak kena buka plastik tu dulu. Okey, tuang ni.
lagi. Alright. Jadi kita tak ramai mana, jadi kita buh sikit je lah. Okay. Buh dalam ni. Macam tu. Kita gaul. Alright. On. Kita tengok kentang 15 minit. Alright. Simpan kali dengan pinggan. Sementara kita tunggu kentang kita tu siap. Kita duduklah sini lepak-lepak sat. Kelas pukul 11.30 pula. Macam ni tu kita makan kentang. Oh ya, sambil-sambil tu kan, saya nak story lah sikit. Cara kalau contoh kalau kita nak beli barang dekat Shopee, saya ada satu tips lah. Kalau korang nak beli barang dekat Shopee, korang boleh tengok dekat gambar terbelah ni. Ada, bila kita nak beli barang dekat Shopee tu, saya sharekan dekat korang ni tips lah, tips untuk korang boleh jimat kos. Korang kena cari item yang ada cashback. Cashback ni macam mana? Cashback dia tak kisahlah sama ada coin ataupun cash, tak kisahlah, yang penting ada yang tu. Yang pertama, korang kena ada cashback. Dapat cashback tu berbaloi lah kalau beli barang tersebut. Dan korang kena tengok juga macam mana nak dapatkan cashback tu, kena bayar melalui apa. Biasanya mereka ni akan tawarkan produk yang ada cashback dan membayar melalui Shopee Pay. Jadi dia mudah aja sebenarnya. Kalau korang guna Shopee Pay, korang akan dapat cashback 10% ataupun lebih lah. Dia berbaloi. Bila korang tak ada Shopee Pay tu lagi, maksudnya tak aktif lagi, korang kena aktifkan. Kemudian korang top up lah dalam tu. Top up tu dia lebih kurang macam korang bayar online juga. Jadi better korang guna Shopee Pay, dapat cashback. Jadi mudah ceritanya, korang top up guna online banking, masukkan duit dalam Shopee Pay dekat Shopee korang tu. Kemudian korang buat pembelian guna Shopee Pay tersebut. Maksudnya bila nak bayar tu, jangan guna online banking, korang klik pada Shopee Pay dan tekan saja. Macam saya dah try buat dah beberapa hari yang lalu. Saya ada beli satu barang. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat gambar tepi tu. Dia Shopee Pay tu, dia bila kita guna, kita dapat cashback. Contoh harga tu 200. Bila kita guna Shopee Pay tu, kita akan dapat juga harga coin cashback tu 2000. 2000 ni bersamaan dengan 200 lah. Jadi berbaloi. Jadi kalau korang nak beli barang-barang dekat Shopee, pastikan korang dapat pulangan balik. Yang tu lebih berbaloi. Tu je lah tips sebenarnya. Sementara tunggu-tunggu kita punya kentang. Okay. Dah lagi 10 minit kita boleh makan. Kita nampak 10 minit lagi kita boleh makan. Tu hijau dah. Maksudnya dia dah bagi green light untuk kita tengok dalam ni. Jadi kita kali sikit. Boleh. Dah kuning dah guys. Tak sabarnya nak makan kentang. Ini air fryer yang saya beli dekat Shopee. Berbaloi lah. Kita boleh guna. Kalau bagi siapa yang diet lah kan, yang diet, bolehlah beli air fryer. Kita beli air fryer ni untuk mengurangkan kadar penggunaan minyak sebenarnya. Jadi bila kita guna air fryer ni, lemak dah tak ada dah. Tapi satu je lah, dia punya khasiat tu kurang sikit. Tapi bagusnya air fryer ni, kita tak guna makanan minyak dah sekarang. Jadi bagus siapa yang diet, bolehlah guna air fryer. Khas untuk yang diet, kurangkan minyak. Macam ni berbaloi lah. Boleh masak kentang,
Boleh masak nugget, boleh masak burger, boleh masak ikan, boleh masak ayam. Kalau korang nak buat BBQ ayam pun boleh. Boleh beli kat Shopee. Saya ada letak link air fryer dekat bawah tu, dekat description bawah tu, dekat saya punya video kat YouTube tu. Korang klik je dekat situ. Murah je, harga mampu milik. Dia ada macam-macam warna. Okey, dah siap. Macam ni. Oh, ada tertinggal dalam ni. Kita buat dulu. Let's go. Yeah. Siap. Kita perlukan sos ni. Kita pakai sos live. Okey. Kita tuang kat sini. Sedap ni cicah-cicah. Cicah dengan kentang sos ni. Oh, banyak sangat pula. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Panas. Nampak tak? Dia macam kering lah. Kalau tak guna minyak ni dia macam kering sikit. Siapa yang nak makan diet, macam ni lah. Dia sebab dia kering. Ayam kalau kita masak pun kering, dia tak ada minyak-minyak. Dia sejat semua yang minyak-minyak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try. Dia lembut, kering. Dia tak hangus. Kalau korang tengok pun dia macam warna macam ni je. Hangus sikit-sikit je. Jadi kalau korang guna tu, korang boleh sambil dia tengah pusing, tengah berjalan tu, korang boleh buka, boleh ubah kedudukan makanan yang ada dalam tu, goncang-goncang sikit, baru letak balik. Sebab kalau dia duduk setempat je, nanti tempat tu je yang hangus. Sedap. Jadi macam itulah rutin harian saya kalau pergi duduk rumah ni. Macam itulah. Cuti tak ada apa buat di rumah, PKP kan. Macam ni lah. Ke hulu ke hilir. Makan sampai gemuk. Ni saya pun dah panjang lah. Jadi korang duduk rumah, duduk elok-elok, jaga kesihatan. Ni ada pula kes baru Delta apa benda tu kan. Jadi bahayalah. Kes kemarin pun dah 17,000 hari ni tak tahu pula nak dapat berapa kes. Jadi kita makan dulu. Sementara tunggu kelas yang kedua kan. Jadi kalau sempat saya upload hari ni, sebab kelas pun sampai tengah hari je. Jadi tengah hari tu insyaAllah saya dah edit video ni. Itu je lah untuk video hari ni, hari yang ke-9. Kayaknya isi video hari ni saya ada tunjuk lah rutin harian saya mula PDPR tu macam mana, tips beli dekat Shopee, macam mana kalau kita beli dekat Shopee kita perlu buat apa, nak jimat lah kan, nak dapat pulangan baik, kita punya pulangan baru kan, kita punya pulangan yang berbaloi, bila beli dapat pulangan. Macam tu lah. So kita jumpa dekat next vlog. Okay, saya Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.